Baiklah, untuk kita memahami mengenai perkara ini, bersama saya ialah Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin yang merupakan penganalisis Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum Dr. Irwan. Waalaikumsalam. Baik, rizab antarabangsa ini dianggap sebagai penunjuk kekayaan dan kekuatan ekonomi. Jadi, bagaimana kita ingin memahami rizab antarabangsa BNM pada ketika ini, Dr. Irwan? Ya, sememangnya bila kita kata berkenaan dengan asas-asas ekonomi ataupun economic fundamentals itu selain daripada KDNK, kadar pengangguran dan kadar inflasi, salah satunya juga adalah jumlah rizab antarabangsa ini. Jadi memang data ini penting dan kalau kita lihat daripada jumlahnya pada ketika ini, saya lihat ia masih lagi stabil kerana dia masih berada di atas paras 100 bilion US dollar. Jadi bagi saya ini secara asasnya ataupun secara umumnya kita boleh kata masih lagi baik. Cumanya yang merisaukan saya bila saya lihat pembiayaan import barangan dan perkhidmatan itu sudah pun berada di bawah 6 bulan lah. Sebab selalunya kita lihat keadaan itu melebihi 6 bulan ke atas. Tapi mungkin itu secara yang berbentuk sementara lah. Namun begitu, seperti yang saya lihat, seperti saya katakan tadi, data ini penting kerana kalau kita lihat contohnya semasa kita mengalami krisis kewangan 97-98, rizab antarabangsa kita ini sudah pun jatuh sehingga 17 bilion US dollar. Begitu juga kalau kita lihat pun keadaan ekonomi negara-negara yang mempunyai masalah ekonomi, contohnya Sri Lanka begitu, contohnya pun mempunyai rizab antarabangsa yang rendah. Jadi kita mempunyai setakat ini di atas 100 bilion US dollar itu bagi saya satu petunjuk lah yang menunjukkan bahawa asas ekonomi negara kita masih lagi secara umumnya stabil pada ketika ini. Baik, Dr. Irwan, saya nak menambah juga apabila kadar pertukaran tidak tetap, hubungan antara mata wang tempatan dan mata wang terkuat bervariasi mengikut penawaran dan permintaan. Jadi adakah ini situasi yang sihat kepada kedudukan ekonomi negara? Ini bergantung juga kepada perkara-perkara lain. Contohnya dari segi keadaan ekonomi dekat luar, keadaan global, yang kedua juga dari segi sistem kewangan kita dan juga dasar ekonomi kita. Jadi bagi saya soalan itu penting, tapi dia perlu juga dilihat dalam konteks tiga perkara yang disebutkan tadi. Namun begitu, secara kalau saya boleh sebut di sini, dia punya rule of thumb lah bagi saya, apa yang penting adalah kita tidak boleh terlalu mengawal pergerakan mata wang ini, walaupun kita tahu sekarang ini dalam keadaan kewangan dari segi keadaan ekonomi global dan juga keadaan ekonomi serantau dan juga domestik sekalipun, kita tahu ada pelbagai isu utama yang perlu dihadapi, yang juga kita tahu sekarang kita mengalami satu masalah ataupun isu bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia yang kita panggil sebagai VUCA. VUCA ni volatility, uncertainty, C2 complexity dan juga ambiguity. Jadi kita jangkakan memang adanya satu level yang kita kata volatility lah dalam pergerakan itu. Tapi bagi saya secara asasnya kita tidak boleh terlalu mengganggu ataupun apatah lagi kita nak menambat ringgit. Bagi saya itu adalah satu keadaan ataupun tindakan yang tidak wajar dan mungkin akan memburukkan lagi keadaan. Jadi Bank Negara boleh memantau dan mengawal dengan pelbagai cara selain daripada melakukan tambatan ringgit dan juga sama ada, sekali lagi saya nak sebutkan, sama ada ini akan memberikan kesan yang baik ataupun tidak. Dia bergantung juga kepada keadaan sistem kewangan kita dan juga dasar ekonomi negara secara yang lebih spesifik, kerana dasar-dasar ekonomi yang diletakkan contohnya dari segi bagaimana kita nak memfokus kepada pertumbuhan ekonomi ke, ataupun kita nak cuba mencari usaha untuk nak mengawal inflasi dan juga dari segi pengurusan hutang kita, itu semua pun juga memberi kesan dari segi bagaimana kita nak mengawal pergerakan mata wang dan juga dari segi volatility ringgit berbanding dengan mata wang lain di dunia.
Baik Dr. Irwan, seterusnya saya nak memfokuskan juga dengan krisis tenaga dan juga peningkatan inflasi serta kadar faedah yang berlaku di zon euro. Jadi apa yang boleh kita faham, apa yang boleh kita fahami berkenaan dengan impaknya kepada Malaysia ketika ini? Ya, ECB ya, baru-baru ini sudah pun meningkatkan interest rate kepada 50 asas mata. 50 asas mata ni sebenarnya adalah satu kejutan kepada pasaran kerana pasaran menjangkakan peningkatan pada 25 asas mata. Jadi bagi saya apa yang penting di sini adalah dari segi bagaimana kita nak mengurus jangkaan ataupun mengurus expectation sebab kalau kita tengok speech ataupun statement daripada Christine Lagarde, kita tengok beliau menyatakan walaupun peningkatan dalam 90 asas mata, beliau juga mengatakan bahawa beliau menjangkakan kadar inflasi itu memang akan meningkat dalam masa yang agak beberapa masa lagi beberapa jangka masa yang lebih panjang. Jadi ini menunjukkan bahawa kita perlu mengurus ekspektasi itu dengan baik supaya kita dapat memahami keadaan inflasi ini yang sebenar. Sebab bagi saya pun, saya lihat isu inflasi ini, this is just the beginning. Okay, sebenarnya kita mungkin akan menghadapi lagi masalah keadaan inflasi yang dijangkakan mungkin akan berada pada lebih tinggi lagi dalam jangka masa terdekat ini.